Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Fama dan LPP akan lebih proaktif bertindak sebagai agensi pengedar beras putih tempatan. Ini sebagai usaha mengurangi kesulitan rakyat mendapatkan beras terutama di kawasan pedalaman. Menurut Perdana Menteri, meskipun kadar inflasi negara mereda kepada 2.0%, program-program intervensi akan diteruskan bagi menangani isu kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, inisiatif Payung Rahmah dan jualan agro madani juga akan terus dilaksana dengan kerjasama kerajaan negeri. Timbalan Menteri Kewangan menyifatkan peruntukan subsidi bekalan beras hampir 400 juta ringgit berupaya menurunkan harga beras import khususnya di Sabah dan Sarawak. Jelasnya peruntukan itu dipersetujui bagi menjamin kepentingan rakyat dapat diselesaikan secepat mungkin. Dalam pada itu, Melaka menggesa Lembaga Padi dan Beras Negara LPN diwujudkan segera bagi menangani krisis bekalan. Ketidaktirisan kartel beras di negara ini adalah dalang yang menjadi punca kekurangan beras putih tempatan sehingga menyukarkan rakyat. Melalui penubuhan LPN yang dibubar selepas Bernas diswastakan pada tahun 1996, ini dapat atasi konflik industri beras ketika ini. Perdana Menteri memaklumkan bank utama dan penyedia perkhidmatan e-dompet yang menerima pembayaran melalui Duit Now QR akan terus mengecualikan fee transaksi ke atas perniagaan mikro dan kecil. PayNet akan memperuntukkan sumber bagi membantu membiayai kos yang ditanggung oleh penyedia perkhidmatan pembayaran, terutama penyedia bukan bank yang terus menawarkan pengecualian penuh kepada perniagaan mikro dan kecil. HDC melalui kerjasama JAKIM pendekkan tempoh prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal kepada 23 hari bekerja. Timbalan Perdana Menteri menyatakan keputusan itu dibuat susulan banyak aduan berkaitan tempoh kelulusan yang begitu lama. Mesyuarat HDC hari ini turut bersetuju memperkasa diplomasi halal dengan kerjasama MITI bagi mempromosi produk halal tempatan keluar negara. Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah diminta mengambil langkah pencegahan sewajarnya berikutan keadaan jerebu yang melanda. Ini kerana indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan seluruh negara. KPM memaklumkan semua pihak diminta merujuk surat peringatan berkaitan persediaan sekolah berhubung penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid semasa menghadapi cuaca panas dan jerebu. Tiada operasi pembenihan awan diperlukan setakat ini. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata, pembenihan dilakukan jika bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150 dalam tempoh lebih 24 jam. Setakat 6 petang tadi, Jeras dan Nilai merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 154. Terengganu peruntuk 3.45 juta ringgit sebagai persiapan depani musim tengkujuh tahun ini. Esko Negeri berkata peruntukan melibatkan bahan mentah dan makanan serta keperluan asas yang lain. Daripada jumlah itu, 1.9 juta ringgit disediakan Kerajaan Persekutuan manakala bakinya dari Kerajaan Negeri. 5 lelaki dibebaskan daripada pertuduhan membunuh seorang remaja lelaki 6 tahun lalu di Mahkamah Tinggi Georgetown. Keputusan dibuat selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap S. Gopinath, J. Ragasutan, S. Gokulan, V. Sharma dan K. Tetisan. Mangsa dilapor telah dipukul dan meninggal dunia beberapa hari kemudian akibat mati otak. Warga emas maut selepas terbabit kemalangan dengan sebuah lori tangki di Kemaman pagi tadi. Lori berkenaan dipercayai gagal mengelak ketika motosikal ditunggang mangsa 66 tahun cuba menyeberang jalan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan badan. Polis merampas dadah jenis pil kuda dan heroin bernilai 1.5 juta ringgit dalam 2 serbuan berasingan di Rantau Panjang. Rampasan babitkan 96,000 biji pil kuda bernilai 1.05 juta ringgit dan 230 botol heroin dengan berat 1.3 kilogram berjumlah 460,000 ringgit.
Dua lelaki dan seorang wanita warga Thailand ditahan reman selama seminggu bermula hari ini sehingga 8 Oktober. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1953. Seramai 7 individu ditahan dalam obnadu khas judi dalam talian dan loteri awan tanpa lesen hasil pemeriksaan di seluruh Johor semalam. Ketua Polis Johor berkata, hasil pemeriksaan ke atas 7 premis mendapati kesemua suspek ditahan berusia di antara 22 hingga 60 tahun. Turut dirampas 6 buah telefon bimbit, 5 pencetak mudah alih mobile printer dan wang tunai berjumlah RM655. Kes disiasat mengikut Seksyen 4A-A dan 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Bekalan elektrik 11 premis yang menjalankan perjudian dalam talian di sekitar Iskandar Puteri dikenakan tindakan pemotongan mengikut Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Ini menjadikan sejumlah 18 premis dikenakan tindakan itu sejak Januari hingga September lalu. Sepanjang tempoh itu juga, 68 individu terdiri daripada pekerja dan penjaga premis lingkungan umur 18 hingga 30 tahun telah didakwa di mahkamah. 117 kes penipuan dalam talian melibatkan guru sebagai mangsa direkodkan di Johor tahun ini. Golongan itu mencatat kes tertinggi dalam kalangan penjawat awam dengan jumlah kerugian RM4.2 juta. Ketua Polis Johor berkata antara punca menyebabkan guru menjadi mangsa adalah disebabkan bilangan mereka yang ramai melebihi 50,000 orang di negeri ini. Keseluruhannya terdapat 388 kes penipuan dalam talian melibatkan penjawat awam di Johor. Membenarkan penunggang warga asing menunggang motosikal tanpa lesen adalah antara kesalahan tertinggi dikesan JPJ Kedah dalam operasi khas motosikal bermula 1 September lalu. Sebanyak 507 daripada 700 motosikal yang disita milik warga tempatan yang ditunggang warga asing dari Bangladesh, Indonesia dan Rohingya. Jumlah itu melibatkan 72.43% penunggang warga asing dan bakinya adalah warga tempatan berusia lingkungan 15 hingga 40 tahun. Aduan kerosakan jalan raya yang diterima menerusi aplikasi My Jalan meningkat 10 kali ganda berbanding sebelum ini. Menteri Kejeraya berkata ia bukti keprihatinan rakyat serta usaha proaktif kerajaan dalam memastikan infrastruktur jalan dalam keadaan baik dan selamat. KKR juga komited untuk menambah baik saluran aduan pengguna yang juga berfungsi sebagai sistem pemantauan penyelenggaraan jalan. Sebanyak 256 projek perumahan terbengkalai swasta berjaya dipulihkan sehingga menerima sijil perakuan siap dan pematuhan serta bertukar ke status lancar. Ianya dengan nilai pembangunan kasar sebanyak RM23.37 bilion. Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai TFST akan meneruskan tindakan menyelesaikan dan mencegah serta melaksanakan libat urus bersama PBT, agensi teknikal serta institusi kewangan swasta dan LPPSA. Mufti dan golongan agamawan perlu tampil ke hadapan dan aktif di media sosial bagi menjadi rujukan masyarakat dalam memberi pencerahan sebarang isu berkaitan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata, keperluan ini bagi mengelak kelompongan terbabit diisi oleh golongan tidak bertanggungjawab yang menimbulkan kekeliruan serta bagi mengekang ajaran sesat. Bagi merancakkan lagi ekonomi negara, KDN sedang mempertimbang untuk memudahkan urusan permohonan visa. Menteri KDN berkata berdasarkan polisi sekarang, proses permohonan visa dilihat antara yang berpotensi menyumbang kepada kerancakan ekonomi menerusi segmen pelancongan. Justru cadangan program liberalisasi visa akan memudahkan urusan permohonan visa melalui pintu masuk utama negara atas pelbagai tujuan dan visa transit umrah. Ia dijadual dibentang kemesyuarat jemaah menteri pada esok. Seorang kelin dan lori direman 4 hari bagi membantu siasatan kes curi bahagian eco trailer di Iskandar Puteri bulan lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri berkata, hasil siasatan awal mendapati suspek menyewa bahagian kepala lori berkenaan dari syarikat yang berdaftar di Kedah dan turut menukar warna ekornya. Polis percaya tindakan suspek itu bagi mengaburi mata pihak berkuasa dengan tujuan mengangkut dan menghantar barang ke Kuala Lumpur dan Singapura.
Program pencampuran biodiesel nasional bakal beri impak positif kepada alam sekitar pada masa depan. Kajian saintifik membuktikan penggunaan biodiesel berasaskan sawit dapat mengurangkan gas rumah hijau serta meningkatkan kualiti udara. Seterusnya merealisasikan ikrar Malaysia pada Persidangan Iklim 2015 COP21 bagi mengurangkan pelepasan karbon 45% menjelang 2030. Produk bahan api berteraskan biodiesel sawit dinamakan sebagai B100 Biodiesel dilancarkan hari ini. Produk dibangunkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi bersama Petronas itu khusus bagi penggunaan trak. Ia dapat memacu usaha mencapai penyelesaian bahan api rendah karbon. Potensi membangunkan industri pertengahan dan hiliran bagi industri mineral negara sedang diteliti. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata, ia bagi memastikan potensi ekonominya dapat direalisasi sepenuhnya sekaligus tidak hanya bergantung kepada pengeksportan mineral mentah. Pelaburan berkualiti komitmen daripada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat memastikan industri yang diwujudkan memberi impak positif kepada ekonomi negara. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dipacu oleh aktiviti berorientasikan domestik. Menurut Gabenor PNM, keadaan pasaran buruh terutamanya pekerjaan dan gaji bertambah baik dan merupakan faktor penting yang menyokong keupayaan isi rumah untuk berbelanja. Jelas beliau, ekonomi juga akan mendapat manfaat daripada pemulihan beransur-ansur dalam kitaran teknologi permintaan luar. 3.5 juta ringgit dana diperuntuk PUNB bagi program Jumper Grid dan Grant Dana Pembangunan Alumni Jumper. Inisiatif khusus galakan budaya keusahawanan dalam kalangan belia Bumiputra. Iswazah Bumiputra yang berminat dan berusia 30 tahun ke bawah boleh menyertai program ini dan penyertaan terhad kepada 300 peserta untuk ikuti latihan selama 3 bulan. Lebih 11 juta pergerakan penumpang direkodkan dalam rangkaian lapangan terbang MAHB di Malaysia dan Turki pada Ogos 2023. Pengendali lapangan terbang itu menjelaskan Malaysia menyumbang 7.4 juta penumpang, manakala operasi Turki mencatatkan 3.8 juta pergerakan penumpang. Dan purata jumlah pergerakan penumpang harian tertinggi bagi tahun ini juga dicatatkan pada Ogos 2023 dengan 240,000 penumpang. Skim pembiayaan peluang kedua 2CF tawar pembiayaan sehingga 5 juta ringgit untuk aset serta pembiayaan modal pada kadar 3% tahun. Inisiatif hasil kerjasama MIDF dan AKPK untuk bantu PKS yang berdepan dengan kekangan kewangan. Ketua Pegawai Eksekutif MIDF berkata di bawah RM ke-12, kerajaan sedia pembiayaan berjumlah 60 juta ringgit untuk tujuan berkenaan. 20 syarikat disasar untuk dibantu tahun ini. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi secara rasmi mengesahkan bertanding pilihan raya Presiden Penggal ketiga di jadual Disember ini. Abdel Fattah yang akan tamat penggalnya pada April dijangka sekali lagi mendapat mandat. Pilihan raya itu akan diadakan tengah-tengah krisis ekonomi, inflasi dan mata wang tempatan yang merosot dengan ketara. India tuntut Kanada menghantar pulang kira-kira 40 diplomat dari negara itu menjelang 10 Oktober. Ini susulan dakwaan Ottawa bahawa New Delhi ada kaitan kes pembunuhan aktivis Sikh di Kanada. Reda dimaklumkan mempunyai 62 diplomat di India dengan New Delhi dikatakan mengarah Ottawa untuk kurangkan jumlah itu sebanyak 41 individu. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Kita ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia, Badani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan.